Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Nukas edisi malam 28 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Untong dan rombongan di kediamannya pada Selasa. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan ulang tahun kelahiran ke-85 Tun Pehin Sri Abdul Taib berkata, kunjungan berkenaan adalah bagi menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk hadir ke acara berkenaan. Beliau turut memaklumkan program yang akan diadakan sempena sambutan ulang tahun kelahiran tersebut bermula dari 8 hingga 10 Oktober ini. Ya, pada pagi ini kita beri courtesy call to Tuan Yang Terutama, inviting him for the celebration of 85th birthday for Tun. All the program starts from 28th until the 10th. The additional program will be organized by Sarawak Media Group. Ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut, beliau turut berkata sambutan kali ini akan diadakan secara hybrid, iaitu diadakan secara fizikal dengan pematuhan garis panduan prosedur operasi standard SOP yang ketat dan turut diadakan secara maya. So I'm inviting all Sarawakian to celebrate and to give that kind of appreciation to the effort for Tun since he was since ministership until now as a governor. He's contributed a lot to Sarawak, and I wish him well, good health, long life, so that he will be able to guide us for the future of Sarawak and good for Sarawakian. Berita seterusnya mengenai Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan perpisahan Kaunsil Jeneral Indonesia Yoni Tri Prayitno di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Yoni Tri Prayitno yang telah berkhidmat selama 3 tahun di Sarawak akan menamatkan perkhidmatannya pada 30 September ini. Sementara itu, Yoni Tri Prayitno berkata, kunjungan perpisahan itu adalah bagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Sarawak di atas kerjasama yang terbaik telah diberikan sehingga memudahkan urusan pihak Konsulat Jeneral Republik Indonesia. Sementara itu, Yoni Tri Prayitno berkata, kunjungan perpisahan itu adalah bagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Sarawak di atas kerjasama yang terbaik telah diberikan sehingga memudahkan urusan pihak Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Sarawak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri Sarawak yang banyak menyokong, mendukung tugas-tugas kami sehingga semua kegiatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia khususnya dengan Sarawak semua berjalan dengan baik, semua mendapatkan hasil yang positif, hasil yang bisa dirasakan di antara rakyat dua negara, terutama antara Sarawak dengan Kalimantan. Seterusnya, sebuah lagi hospital Medan akan diwujud dan dikendalikan Angkatan Tentera Malaysia ATM bertempat di Sibu dalam masa terdekat. Menurut Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka, Dr. Anwar Rapai, hospital tersebut akan ditempatkan dalam kawasan Hospital Sibu bagi memudahkan segala kemudahan fasiliti. Jadi di Sibu, kita bersetuju untuk membina 100 hotel Hospital Medan. Hospital Medan ini akan dikendalikan oleh Angkatan Tentera. Kita telah berhubung dengan pihak Angkatan Tentera dan mereka telah melihat tempat tapak di kawasan dalam hospital. Ini akan memudahkan segala fasiliti yang diperlukan. Hospital ini tidak untuk pesakit COVID, ini untuk pesakit biasa. Dan supaya katil-katil lain di hospital Sibu dapat digunakan pakai untuk pesakit COVID. Menjelas kepada media selepas meninjau program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK remaja 12 hingga 15 tahun di Dewan Suara Sibu pada Isnin, Dr. Abnoa berkata, Hospital Medan Sibu dijangka akan mula beroperasi dalam tempoh 2 minggu lagi dan mampu menampung seramai 100 pesakit. Dalam pada itu, beliau juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak memberitahu modul unit rawatan rapi ICU di Hospital Sibu dijangka siap pada 5 Oktober ini. Seramai 1,310 pelajar sekolah menengah Sekohat dan sekolah menengah Elizabeth tersenarai untuk menerima vaksin dalam program tersebut. Perkembangan di Matu, impian 20 penduduk di Kampung Tian Matu untuk memiliki kediaman sendiri bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi dengan siapnya projek Rumah Spektra Permata RSP yang dibina Kerajaan Sarawak.
Menurut Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya, projek perintis pembinaan 20 unit RSP di Matu itu adalah langkah pertama untuk membawa projek-projek perumahan kerajaan untuk kemudahan penduduk di kawasannya. Setelah melalui proses yang panjang sejak kelulusan pada tahun 2017 melalui pengumuman Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, projek Spektra Permata HDC di Kampung Tian Matu pada hari ini akhirnya menyerahkan surat tawaran kepada mereka-mereka yang berjaya. Usaha awal membina 20 unit projek Spektra Permata ini adalah langkah pertama kita bagi membawa projek-projek perumahan pihak kerajaan untuk kemudahan penduduk di kawasan Dun N44 Jemoreng. Saya bagi pihak penduduk di kawasan Dun N44 Jemoreng amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sarawak. Menjelas kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa majlis penyerahan RSP Tian Matu pada Isnin, Datuk Dr. Juanda turut berpesan kepada penerima untuk membaca keseluruhan terma-terma penjanjian dan segala komitmen kewangan perlu diselesaikan apabila tiba masanya kelak. Sementara itu, salah seorang penerima, Ahmad Uda, amat bersyukur dan berterima kasih kepada Adun Jemoreng di atas usaha beliau menaik taraf kehidupan penduduk di kampung itu. Saya rasa apabila menerima tawaran ini sangat berbangga dan saya bersyukur kepada Allah kerana telah diberi rezeki menerima untuk rancangan perumahan Kampung Tian, dan juga saya amat berterima kasih kepada Adun Jemoreng Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja atas usaha beliau untuk memudahkan serta menaikkan taraf penduduk di Kampung Tian, terutamanya bagi yang kurang berkemampuan untuk memiliki rumah disebabkan sekarang keadaan ekonomi yang kurang menggalakkanlah. Seorang lagi penerima, Saufi Tahir, turut berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk Dr. Juanda kerana merealisasikan impiannya untuk memiliki kediaman sendiri. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Yang Berhormat Adun Jemoreng kerana mimpi kami menjadi kenyataan untuk memiliki sebuah rumah di Matu ini. InsyaAllah dengan adanya rumah ini nanti memberi keselesaan kepada kami sekeluarga. Nada kegembiraan turut disuarakan Haslinda Malim setelah turut dipilih sebagai penerima RSP. Alhamdulillah, hari ini saya telah menerima tawaran surat rumah RSP yang mana ianya seperti mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Yang Berhormat Adun Jemoreng atas usaha ini. Dengan adanya rumah ini nanti ia akan memberi keselesaan kepada kami sekeluarga. Projek RSP di Tian ini telah 90% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada Oktober nanti. Beralih ke perkembangan di Bintango, Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing memberi jaminan akan membantu mendapatkan dana untuk menampung kos pembinaan Gereja Metodis Kaing Wong, Bintango. Ujarnya, beliau dimaklumkan peruntukan daripada unit agama lain-lain Unifor sebelum ini masih tidak mencukupi dan akan mengemukakan permohonan sekali lagi kepada Unifor. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas meninjau projek tersebut pada Ahad, beliau menambah projek pembinaan gereja itu turut mendapat peruntukan daripada projek transformasi luar bandar RTP pada tahun lepas. Lawatan kerja beliau diteruskan dengan meninjau kerja-kerja pembinaan Gereja Metodis Zengguang Bintango. Projek fasa kedua tersebut turut mendapat peruntukan RTP Dun Meradong berjumlah RM500,000. Projek mengalami kelewatan dan sepatutnya siap pada awal Mei 2021 susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, Datuk Ding berharap Jawatan Kerja Raya JKR dapat memastikan projek tersebut dapat disiapkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan sebelum penyerahan tapak projek. Manakala di Sadong Jaya, seramai 750 pelajar yang berusia 13 hingga 15 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Kompleks Komuniti Sadong Jaya pada Isnin. Program vaksinasi tersebut melibatkan para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sadong Jaya dan ia dijangka berakhir pada 29 September depan. Program vaksinasi tersebut melibatkan para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sadong Jaya dan ia dijangka berakhir pada 29 September.
Adun Sadong Jaya, Adila Riwo bersama Pegawai Daerah Sajaya, Rais Ahmad turut hadir bagi meninjau proses vaksinasi itu. Berita berikutnya mengenai keputusan peralihan Zon Selatan ke Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 dan pembukaan beberapa sektor ekonomi lain yang akan membantu memulihkan ekonomi dan membantu rakyat. Menerusi temu bual wartawan UKAS, rata-rata orang awam yang ditemui di sekitar Kuching pada Selasa menyatakan rasa syukur dan lega dengan keputusan berkenaan. Pendapat kami untuk fasa 3 atau pembukaan fasa 3 tu nya membuka peluang kepada peniaga-peniaga yang sebelum tu tutup, for example manicure, pedicure nak setidaknya ada lebih peluang untuk berniaga. I mean dekat situ kita nampak bahawa bila fasa 3 balik ke fasa 3 tu setidaknya dapat balik buka perniagaan setidaknya. For example yang manicure, pedicure tu kan mostly ibu tunggal, okay? Single mother yang for example salon ke, lashes ke apa, so 3 tu kira dapat membantu setidaknya lah daripada segi kewangan. Untuk sektor ekonomi, since manicure dan pedicure dah buka, kami berharap situ setidaknya lebih mematuhi peraturan, terutamanya bila kita pergi ke manicure ataupun pedicure, okay? So businesses tu setidaknya buka mengikut schedule ataupun appointment yang ditetapkan supaya kita dapat terus membuka lagi sektor ekonomi yang lain lah. Yang secara langsung yang memulihkan sektor ekonomi di seluruh negeri Sarawak tu lah terutamanya. Semoga semua yang ada dekat negeri Sarawak tu, penduduk negeri Sarawak tu patuh gila-gila dengan SOP supaya sedagi dah terkurung-kurung pun semua untuk semua dapat merasakan dulu lagi. Pembukaan sektor ekonomi tu bagi kami adalah baguslah untuk mempertingkatkan lagi company-company yang lama tu dah terkesan dengan akibat COVID-19 tu lah. So kami berterima kasih sebab dah dapat beralih ke fasa 3 tu. Harapan kami kepada SOP tu adalah harap semua patuhilah dengan SOP tu dan akan terus-menerus kita akan hidup dalam macam tu dan jaga SOP kita untuk mempermudahkan urusan orang lain juga. Kami rasa kini tu dah fasa 3 nak. So benda tu no ditunggu-tunggu kami lah. Kami boleh pola medi, pedicure and then boleh pola facial kini. So tanpa rasa takut macamnya. Okay, harapan kami agar kita macam mematuhi SOP lah untuk masa akan datang. So semua orang boleh pola aktiviti masing-masing and then selalu mematuhi SOP tu lah. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan pesanan Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul mengenai Rabies Awareness Virtual Run. Salam UKAS. Salam perpaduan, salam Sarawakku sayang. Hello everyone, I'm Abdullah Saidul. I know we have been combating the COVID pandemic for the last 2 years. In combating this COVID pandemic, let us also not forget to live a healthy life by working out. Do you know that we have also a rabies outbreak in Sarawak way before COVID-19 exists? The rabies outbreak was declared in Sarawak since 2017. But the difference between the rabies and the COVID is that it is preventable by becoming a responsible pet owner. Now join me for a visual run for rabies awareness campaign organized by UKAS from 20th September to 1st of October in conjunction with World Rabies Day Sarawak on the 2nd October. Now please sign up today. Have fun.